Selamat sejahtera Tuan. Nama saya Ira Gujatong. Sekarang saya ingin memperkenalkan tamadun Rom. Rom adalah ibu kota Itali dan bandar terbesar dan paling ramai penduduk di negara itu. Rom mempunyai lebih daripada 2.7 juta penduduk di sebuah bandar seluas 1.285.3 kilometer persegi. Rom berkembang di kawasan Bukit Peladin berhampiran Sungai Tiber yang terletak di lembah Latium. Sungai Tiber adalah sungai ketiga terpanjang di Itali. Rom juga sering dikaitkan dengan Gereja Katolik Roma dan Uskup Agungnya Paus sebagai salah satu daripada beberapa bandar utama Eropah yang bertahan dari Perang Dunia Kedua. Pusat Rom pada dasarnya menggegarkan gaya resonans dan barok yang biasa. Pada tahun 1509, orang Rom bangkit menentang penguasa mutlak dan menubuhkan sebuah republik. Penentangan ini dipimpin oleh golongan bangsawan yang tersebut. Selain itu, tamadun Rom juga adalah salah satu tamadun terbesar dalam sejarah manusia, selain Yunani, Indus, India, Cina, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Rom. Saya ialah Kek Wei Xiang. Tamadun Rom pemerintahan bermula dengan sistem beraja dari tahun 753 SM. Tamadun Rom diperintah dengan mutlak oleh raja-raja keturunan Etruscan, bukan berasal daripada kalangan masyarakat Latin tempatan. Pemerintahan tidak disanangi oleh masyarakat Latin. Petition telah memberontak dan kerajaan republik dibentuk. Untuk sistem republik, dia ada pemerintah berkuasa mutlak. Kuasa tertinggi ialah 2 orang konsul, dia ada yang lebih berkuasa. Konsulnya ialah dilantik oleh Dewan Senat, dibantu oleh Dewan Senat yang diwakili oleh golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negara dan menangkar perundangan. Setiap konsul pernah menjadi praetor, pemerintah tentera. Segala keputusan Dewan Senat mesti disampaikan kepada Dewan Perhimpunan semua rakyat Rom untuk diluruskan. Dalam pemerintah Julius Caesar, sistem republik di Rom telah berubah apabila Rom mencapai taraf empire. Perubahan berlaku setelah Julius Caesar meluaskan kuasanya. Terbentuk sistem pentadbiran berpusat. Sistem republik ditawarkan dan Julius Caesar menjadi diktator dan menggunakan gelaran maharaja. Selain itu, ialah meningkatkan ekonomi tamadun Rom. Ekonomi Rom didominasi oleh pertanian dengan perdagangan biji-bijian dan anggur sebagai pusatnya. Ekonomi semasa kerajaan Rom awal dalam arti menggunakan wang untuk menyatakan harga dan hutang bersama dengan sistem perbankan asas. Ekonomi Empire Rom sering tidak stabil, sebahagiannya kerana maharaja membelanjakan wang untuk membiayai projek kekaisaran dengan harga tinggi. Yang akhirnya ialah sumbangan tamadun Rom. Bahasa Latin, abjad dan sistem hukum mereka mempengaruhi semua peradaban yang berada di bawah harmoni mereka, dan mereka mempunyai pengaruh yang signifikan dalam bidang yang berbeza seperti idea hidangan 3 hidangan, kalender Julian dan beberapa festival tahunan. Ini semua daripada saya. Terima kasih. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Lim Teck Hua dan hari ini saya akan membincangkan tentang sistem perundangan dan keagamaan tamadun Rom. Sistem perundangan adalah salah satu sistem yang amat penting dan dikehendaki dalam memastikan bilangan rakyat yang besar hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Jika sesebuah masyarakat tidak mempunyai sebarang sistem perundangan, maka kehidupan rakyat pasti tidak senang. Pelbagai masalah akan timbul seperti pembunuhan, rompakan dan lain-lain. Oleh itu, sistem perundangan sangat penting untuk mengawal segala tindakan rakyat dalam sesebuah masyarakat. Tamadun Rom adalah salah satu tamadun yang menulis undang-undang untuk mengelakkan timbulnya masalah dalam kalangan rakyatnya.
Undang-undang pertama yang ditulis oleh tamadun Rom ialah Hukum Kanun 12 pada tahun 449 masa Masihi. Hukum Kanun 12 juga dikenali sebagai Papan 12 kerana undang-undang tersebut dipahat pada 12 permukaan kayu dan diletakkan di tempat awam untuk perhatian rakyat. Hukum Kanun 12 kekal selama 400 tahun dan ia mengandungi undang-undang yang berkaitan dengan sivil, rakyat dan natural. Disebabkan undang-undang tamadun Rom terlalu banyak dan mengandungi perkara-perkara yang rumit, maka Maharaja Justinian telah mengumpul, menyatukan dan membukukan undang-undang Rom dengan bantuan hakim-hakim yang mahir. Akhirnya pada tahun 527 Masehi, Maharaja Justinian berjaya memperkenalkan kod undang-undang Rom ataupun dikenali sebagai Undang-Undang Justinian kerana kedua-dua intipati dikekalkan sehingga kini. Terdapat beberapa prinsip perundangan Rom yang masih diamalkan dan menjadi asas undang-undang pada masa kini. Antaranya ialah semua manusia adalah sama di sisi undang-undang. Seseorang yang didakwa bersalah dianggap tidak bersalah sehingga terbukti bersalah. Menghormati hak individu untuk mendapatkan pembicaraan yang adil dan terakhir ialah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim haruslah berdasarkan bukti yang cukup dan sahih. Sekarang saya akan membincangkan keagamaan tamadun Rom. Tamadun Rom adalah antara tamadun yang mengembangkan agama Kristian. Pada mulanya, tamadun Rom tidak diasaskan kepada agama kerana masyarakat Rom menganggapkan bahawa tuan-tuan tidak boleh campur tangan dalam urusan politik dan urusan harian. Setengah masyarakat Rom menerima ajaran Kristian melalui pengikut Nabi Isa yang bernama Paul. Masyarakat tamadun Rom menerima agama Kristian kerana ia lebih senang dipahami berbanding dengan kepercayaan mereka Hanuti iaitu banyak Tuhan yang amat menyeluruhkan. Terdapat Maharaja Rom yang cuba menindas penganut agama Kristian. Pada tahun 64 Masehi, Peter, salah satu pengikut Nabi Isa, telah dibunuh oleh masyarakat Maharaja Nero kerana menyebarkan agama Kristian. Walaupun berlakunya penindasan terhadap penganut agama Kristian, mereka tetap tabah untuk menggagalkan usaha Maharaja Nero daripada mengikat penyebaran agama Kristian. Akhirnya, agama Kristian diterima oleh seluruh masyarakat termasuk pemerintah Rom. Sebuah gereja Kristian yang bernama St. Peter didirikan di kota Rom. Sampai sini sahaja pembinaan saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Nama saya Gori Ren dan saya akan memberitahu anda mengenai pelawatan kuasa dan kekuatan tentera Rom. Empire Yunani berakhir setelah kematian Alexander the Great dan kebangkitan Rom. Pelawatan kuasa tamadun Rom berlaku semasa pemerintahan Augustus Caesar. Dia berjaya mewujudkan sistem monarki yang berbeza dengan sistem republik sebelumnya, iaitu sistem pemerintahan warisan yang dibenarkan. Empire Rom merangkumi sebagai Britain, Espanyol, wilayah Rina, Danube, Laut Hitam, Pegunungan Atlas, Afrika Utara, Macedonia, Turki dan Palestin. Kesan penyertaan wilayah-wilayah kecil yang ditaklukkan telah membentuk sistem pentadbiran pusat. Setelah Julius Caesar menjadi diktator, dia mengakhiri republik itu, menguasai tentera dan senat dan menggunakan gelaran maharaja. Augustus Caesar meneruskan pemerintahan kerajaan dan terus menggunakan gelaran maharaja. Pemerintahan tersebut, Pax Romana ataupun keamanan Rom, telah dia berjaya membawa keamanan, kedamaian, kebesaran dan kemakmuran ke Rom dan kejayaannya. Keadaan ini berlangsung selama sekira-kiranya 200 tahun. Orang Rom pada masa itu mempunyai pelbagai bangsa dan kerajaan mereka merangkumi 3 benua, Eropah, Asia dan Afrika. Sedikit tentang Augustus Caesar. Augustus Caesar ialah maharaja pertama dan sejarah Empire Rom dan dia juga salah satu maharaja yang paling penting. Dia dilahirkan di Rom atau Velletri pada 23 September 63 SM. Dengan nama Gaius Octavian, ayahnya juga dipanggil Gaius Octavian dan dia dilahir dalam keluarga berkuda yang dihormati. Tetapi dia tidak berkenak. Dia adalah Gubernur Macedonia. Ayahnya Atia adalah keponakan Julius Caesar yang kemudian menjadi General Rom yang paling berjaya dan menjadi diktator Rom. Walaupun dia mempertahankan bentuk luaran Republik Rom,
dia memerintah sebagai diktator selama lebih dari 40 tahun. Pemerintah adalah garis pemisah antara Republik dan Empire Rom. Dia mengakhiri abad perang saudara dan memberi Rom era damai, kemakmuran dan kerajaan yang hebat yang dikali sebagai Pax Romana atau Roman Peace. Seterusnya, perkara kedua iaitu tentang kekuatan tentera Rom. Tamadun Rom ialah satu tamadun yang mempunyai tentera yang kuat dan boleh dipercayai selama zaman kerajaannya. Tentera Rom dilengkapi dengan senjata seperti tombak dan pedang serta perisai. Dengan peralatan ini, mereka bijak menyesuaikan penggunaan peralatan mereka untuk mengalahkan musuh mereka. Contohnya, mereka mempunyai formasi-formasi tertentu untuk menghadapi keadaan tertentu tertentu. Selain itu, mereka berada di bawah komando Jeneral Rom yang pakar dalam strategi perang. Oleh itu, dengan bantuan kekuatan tentera Rom yang ditakuti oleh semua musuh mereka, ia telah membantu Rom untuk membangkit dan mengembangkan empire mereka. Selanjutnya, dua formasi yang digunakan oleh tentera Rom iaitu shoot and strike dan area attack. Dalam shoot and strike, askar berada dalam keadaan bersedia untuk bertempur. Dalam formasi ini, askar Rom hanya menunggu musuh untuk datang kepada mereka. Askar yang berdiri akan melontar lembing mereka ke arah musuh yang sedang berlari ke arah mereka. Askar yang duduk akan menusuk musuh yang telah dihalang oleh perisai mereka. Formasi ini efektif kerana askar Rom tidak perlu berpenat untuk membunuh musuhnya. Sebaliknya, hanya menunggu dan menyerang sahaja. Kemudian dalam area attack, askar berada dalam keadaan bertahan yang melindungi mereka daripada serangan udara seperti anak panah yang dilepaskan dari tempat tinggi. Sebarang serangan udara tidak akan dapat mencederakan askar Rom dalam keadaan ini. Perisai mereka dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua askar untuk menghasilkan satu bentang taram daripada serangan udara. Itu saja daripada saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton video ini. Selamat sejahtera Tuan, saya Lu Cisin dan saya akan menyampaikan tentang peningkatan sosial dalam tamadun Rom. Terdapat sebanyak 5 kategori yang dirangkumi, iaitu seni bina, bahasa dan kesusasteraan, sains dan teknologi, pendidikan dan falsafah. Dari segi seni bina, terdapat 2 bangunan yang menakjubkan, iaitu Colosseum dan Aqueduct. Fungsi Colosseum adalah tempat pertunjukan gladiator dan juga teater, manakala Aqueduct adalah untuk membekalkan sumber air kepada penduduk Rom. Bagi bahasa dan kesusasteraan, terdapat 2 orang penulis, iaitu Cicero dan Virgil. Pada umumnya, kesusasteraan Rom bertujuan bagi meningkatkan semangat patriotisme. Sains dan teknologi tamadun Rom diambil daripada tamadun Yunani. Boethius, sebagai seorang ahli matematik, telah memberi sumbangan yang penting dengan mengaitkan matematik dengan muzik, geometri, dan astronomi. Kebanyakan pendidikan Rom bertujuan untuk menekankan aplikasi ilmu yang praktikal dan semangat setia kepada tamadun Rom. Pendidikan Rom telah diambil dan menyerap unsur-unsur daripada tamadun Rom dan ia telah membangkitkan jurutera, ahli falsafah dan sejarawan. Disebabkan kekurangan ahli falsafah, mereka telah mengambil falsafah dari tamadun Yunani. Falsafah tersebut berasaskan falsafah Stoik atau Stoicisme, seorang falsafah Yunani, Zeno. Falsafah itu menekankan keadilan, tanggungjawab, keberanian, dan peri kemanusiaan. Ini semua daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, Sir. Nama saya Jordan Goh dan dari kelas FISD. Hari ini, saya akan menyampaikan tentang ulasan keseluruhan tamadun Rom. Dalam Eropah,
Rome adalah ibu kota Italia dan juga bandar yang terbesar. Bandar ini terletak di barat tengah semenanjung Italia di Sungai Tiber. Selain itu, pemerintahan dan pentadbiran Rome adalah republik. Republik adalah negara yang diperintah oleh perwakilan yang dipilih oleh rakyat dan dipimpin oleh presiden. Seterusnya, peningkatan ekonomi tamadun Rome didominasi oleh pertanian dan perdagangan biji-bijian dan anggur sebagai pusatnya. Di samping itu, sistem perundangan tamadun Rome adalah salah satu sistem yang amat penting dan dikehendaki dalam memastikan bilangan rakyat yang besar hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Setelah itu, Rome juga mempunyai budaya agama dengan mengembangkan agama Kristen semasa tamadun Rome. Sumbangan dari Rome dibagikan beberapa bidang yaitu seni bina, bahasa dan kesusastraan, pendidikan, sains dan teknologi, dan falsafah. Pendidikan di tamadun Rome diasingkan dalam 3 peringkat, yaitu pendidikan zaman kuno, pendidikan zaman peralihan, dan pendidikan zaman modern. Manakala falsafah juga merupakan salah satu kategori yang menyumbangkan peningkatan sosial dalam tamadun Rome. Kebanyakan falsafah dalam tamadun Rome pun diambil daripada tamadun Yunani, disebabkan kekurangan ahli falsafah. Saya menyampaikan ulasan keseluruhan di sini. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, Sir. Nama saya Tao Seng Chen. Sekarang saya nak membentangkan kesimpulan tamadun Rome. Tamadun Rome telah memberi sumbang kepada umat manusia. Oleh itu, kita dapat belajar pengajaran daripada tamadun Rome. Pengajaran pertama adalah dari bidang pemerintahan dan pentadbiran, yaitu sistem republik. Pada peringkat awal, Rome diperintah oleh Raja Esukan dengan pemerintahan yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Oleh sebab itu, peraturan Esukan diinginkan oleh pemberontakan sosial Latin. Selain itu, di dalam Undang-Undang Tamadun Rome, semua orang sama diundang dan keadilan terhadap setiap individu. Oleh itu, pengajaran yang kerajaan Malaysia dapat adalah menumbuhkan sistem republik dan undang-undang untuk memastikan keadilan kepada setiap rakyat dapat menguruskan rakyat Malaysia ke arah yang cemerlang. Di samping itu, pengajaran yang seterusnya adalah dari bidang penguasaan kuasa. Seperti Augustus Caesar berjaya menyatukan berbagai wilayah dan kaum untuk menjadikan Empire Rome. Rakyat Malaysia dapat bersatu padu dan berpaduan dari pengajaran tersebut. Kerana penubuhan sebuah empire mestilah semua rakyat bersatu padu dan berpaduan. Oleh itu, pengajaran didapat oleh rakyat Malaysia dapat menjadikan masyarakat Malaysia tidak takut provokasi oleh luar. Akhirnya, pengajaran yang penting didapat oleh rakyat Malaysia adalah daripada peningkatan sosial tamadun Rome, seperti dari kategori bahasa dan kesusastraan. Kategori ini bertujuan untuk meningkatkan semangat patriotisme. Oleh itu, rakyat Malaysia dapat belajar dari kategori itu untuk mengembangkan Malaysia. Selain itu, tamadun Rome adalah menekankan aplikasi ilmu yang praktikal. Kemauan rakyat Malaysia belajar pengajaran tersebut terhadap tahap pengetahuan rakyat akan meningkatkan ke tahap yang baru. Secara ringkas, tamadun Rome terdapat banyak ilmu dan pengajaran yang didapat oleh Malaysia. Persembahan saya tamat. Sekian, terima kasih.